Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irfan Faruqi dan ini pantau agenda reformasi menjelang musim perayaan. Di waktu ini pelbagai persiapan yang dilakukan bukan sahaja soal pakaian, makanan, kuih muih dan juga pelbagai hidangan yang disediakan pada musim perayaan tetapi soal perjalanan ke destinasi antara perkara yang harus diberikan tumpuan. Itu kupasan kita pada petang ini. Tapi sebelum itu antara perkembangan berkenaan dengan musim perayaan antara lain adalah tradisi kunjung-mengunjung. Sanak saudara pasti akan diraikan. Namun ada juga yang berdepan insiden bermasa muka akibat terasa hati dengan persoalan-persoalan sensitif terutama apabila dikaitkan dengan jodoh, zuriat dan pekerjaan. Menurut pakar psikologi UPNM, Profesor Datuk Dr. Muhammad Fazil Cik Din, individu terbabit mungkin tidak sengaja untuk melukakan hati kerana ingin memulakan perbualan bersama supaya tidak menimbulkan rasa kekok ketika ziarah menziarahi. Antara penyampai dan juga penerima. Orang yang nak tanya, macam kes makcik bawang dan sebagainya kan betul. Satu ketika dulu dia dia menyata ialah tanya benda-benda yang pelik-pelik dan sebagainya. Tapi bagi mereka itu adalah merupakan satu pembukaan komunikasi saja. Okey. Dia hanya nak memulakan awalan komunikasi itu. Cuma dia tak perasan, dia tak sedar. Sebab apa? Sebab soalan-soalan yang ditanya itu adalah soalan yang agak sensitif kepada penerima. Justru baginya individu yang menyampaikan dan si penerima perlu bersama-sama mencari titik tengah supaya tidak menimbulkan ketegangan dalam perhubungan. Dalam konteks inilah penerima kena cepat-cepat mencari keseimbangan. Kalau penyoal itu ataupun pengirim itu, orang yang bertanya itu memberi soalan-soalan yang pelik-pelik dan sebagainya, cepat-cepat dia mesti mencari titik persamaan supaya kalau tidak dia akan mewujudkan kita namakan sebagai eskalasi komunikasi yang yang ngam lah. Pandangan itu dikongsikannya dalam program Awani Pagi pada Jumaat bagi topik mengawal emosi kerana keluarga di musim Syawal. Lagi menjelang musim perayaan adalah lambakan baju raya sedia dipakai yang dijual menerusi pasaran dalam talian yang tidak menggugat periuk nasi tukang jahit di kawasan luar bandar di Gua Musang, Kelantan. Seorang tukang jahit keturunan orang asli dari Kampung Lambuk, rancangan pengumpulan semula RPS Kuala Betis berkata kedatangan Syawal memberi rezeki buat dirinya apabila tidak menang tangan menyiapkan tempahan baju raya. Siti Nur Syakila Kamar Zaman 35 tahun berkata, setiap tahun tempahan pakaian raya meningkat sekali ganda berbanding bulan biasa sehingga dia terpaksa mengupah pekerja tambahan. Katanya pada tahun ini dia menerima tempahan pelbagai fashion baju kurung termasuklah baju kurung moden, kebaya, kurta dan baju Melayu. Dia membantu saya untuk siapkan tempahan dalam musim Ramadan ni lah sebab saya pun terlalu banyak sangat tempahan jadi saya kena minta tolong dia lah untuk saya siapkan. Saya dapat tempahan di bulan Ramadan ni dalam 50 ke 60 pasang untuk bulan Ramadan sahaja. Persaingan dengan baju online tak menjejaskan tukang jahit macam saya sebabnya bila beli online pun diorang akan datang untuk order baju tu. So pendapatan saya tak terjejas lah. Harga baju kurung dijahit Nur Syakila bermula daripada RM40 ke atas mengikut pelbagai fashion. Siti Nur Syakila yang merupakan usahawan jahitan Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKUA dan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas berkata, dia berterima kasih kepada agensi berkenaan yang membantu menyediakan kelengkapan mesin menjahit kepadanya. Katanya dengan bantuan serta dia berjaya menyiapkan tempahan mengikut waktu yang ditetapkan. Baik, itu laporan berkenaan dengan emosi raya dan baju raya. Tetapi soal perjalanan balik kampung dan balik raya juga antara perkara yang harus diberikan tumpuan. Oleh itu, di waktu ini kita bersama-sama dengan Profesor Dr. Kelantan Yanki Simani yang merupakan pengarah eksekutif Safe Kids Malaysia, Jabatan Kesihatan Komuniti Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM yang juga merupakan ahli tetap Majlis Keselamatan Jalan Raya Selangor. Terima kasih Prof bersama kami di waktu ini. Dan sebelum kita menyentuh berkenaan individu yang nak balik raya tu, saya nak sentuh tentang soal cuaca dan juga jadual perjalanan. Pulang ke raya ini, jadual tu adakah penting ataupun kita boleh main redah je? Kata macam tak ramai orang kot jalan. Okay. Sebab kita kena tahu dari segi kapasiti jalan juga kan. Kapasiti jalan dia hanya boleh menerima setakat
satu number sajalah kan. So kalau semua orang nak bergerak pada waktu yang sama, for sure capacity tak mampu untuk menanggung. So saya rasa atas dasar tersebut juga pihak konsesi lebuh raya pun untuk beberapa tahun yang kebelakangan ni pun mereka ada keluarkan satu travel advisory dari segi jam berapa yang seeloknya untuk setiap orang mengikut lokasi mana mereka adalah untuk bergerak. So in that way kita dapat manage dari segi permintaan. That means penawaran kita dapat manage dengan berkaitan dengan permintaan. Itu satu. So kalau kita boleh ikut dari segi cadangan dari pihak konsesi, itu satu pilihan. Satu. Yang kedua balik pada soal cuaca. Memandangkan sekarang pun cuaca pun agak panas juga kan. Betul. So kita kena ingat apabila cuaca panas, dia juga ada dari segi kesan dia pada kesihatan, iaitu dia akan menyebabkan badan kita cepat letih dan lesu. So bila cepat letih dan lesu, katakanlah seorang pemandu cepat letih dan lesu, bermaksud kemampuan dia untuk memberi tumpuan sepenuhnya kepada kenderaan dia dengan jalan tu dah mula kurang berbanding dengan asal. So itu akan menambahkan risiko untuk kemungkinan berlaku kemalangan. Dan satu lagi, bila dia lesu, kemungkinan besar dia nak rehat. Okey, badan dia memerlukan rehat kan. So bermaksud isu microsleep mungkin wujud. Isu mengantuk mungkin wujud. So sebab tu kalau boleh sebaik mungkin kalau kita ada dalam melalui telefon pun kita ada apps dia untuk kita detect fatigue. Secara percuma aja kalau kita boleh download, kita letak aja depan pemandu tu, dia akan detect. Dari segi eyeball movement kita. I see. So kalau dah ada bunyi tu dah tahu dah okey, ini bahaya, itu simptom dia. Ataupun yang lain paling mudah lah, bila kita tak dapat nak kawal kenderaan dalam lane sendiri, dah mula makan lane orang, itu simptom kedua. Yang ketiga, kita tahu kita nak pergi exit mana, kita nak pergi bandar mana, exit mana tahu, asalnya tahulah. Tiba-tiba bila bawa kenderaan tiba-tiba lupa. Yang ketiga, tahu exit tapi terlepas juga exit. All these are symptoms. So maksud dia ialah badan tersebut memerlukan rehat. Sebaik mungkin kita layan permintaan badan tersebut dengan memberhentikan kenderaan di tempat yang selamat. Jangan tepi jalan. Tempat yang selamat, sama ada di R&R ke ataupun di petrol station, kawasan petrol station ke, berhenti. Sebaik mungkin kalau dapat tidur buat 20 minit ke apa, power nap ke, then best. Then dah macam kita dah re-energize badan kita dan baru teruskan perjalanan. Pokok dia lah sampai dengan selamat, bukan sampai awal. Itu message dia. Bila sebut soal pemanduan tu, Prof, kadang-kadang bila balik ni kita akan bertukar-tukar sama ada dengan rumah ke, dengan anak-anak ke. Meletakkan kepercayaan pemanduan kepada orang lain. Sejauh mana kita boleh menggunakan kaedah rotation itu untuk pulang ke kampung? Sebab kadang-kadang kapasiti tak lama. Ayah mungkin boleh bawa lagi lama daripada mak. Tapi ayah perlukan rehat yang lebih lama sebab dia banjur lebih lama. So dia macam mungkin mengganggu sedikit. Soal re-energize tu tak cukup lagi nak re-energize, dah kena tukar balik sebab rumah dah tak larat. Macam mana, Prof? Tapi still dari segi pilihan lebih baik daripada seorang saja yang meneruskan, kan? So dari segi pilihan yang ada kat tangan kita, kalau kita ada 3 atau 4 orang dalam kereta kita yang boleh bawa kenderaan, that means ada pilihan lebih, kan? So sebaik mungkin bila seorang tu tengah bawa, yang lain tu dah mula rehat dah lah. Okey, sebab kita tahu lepas ni ialah turn kita pula, kan? Tapi tak kisah siapa punya turn, kita kena ingat tanggungjawab kita atas jalan tersebut ialah untuk jaga keselamatan diri kita, penumpang dalam kereta kita, dan jangan lupa semua pengguna jalan raya lain yang menggunakan sistem jalan yang sama pada waktu yang sama. Itu tanggungjawab kita. So bila kita tahu kita ada satu tanggungjawab kepada orang lain, bermaksud pilihan kelajuan bukan di tangan kita. Kita tak boleh bawa sesuka hati pilihan kita sebab kita ada tanggungjawab juga pada keselamatan orang lain. Soal tanggungjawab keselamatan pada orang lain, ada satu video yang viral sebelum ni, Prof. Pemandu yang bawa laju, dia rakam, dia duduk di line sebelah kanan sekali, kemudian dia menyelit di line yang lain sebab dia komplain kata tak patut orang yang bawa perlahan berada di line kanan. Sepatutnya yang perlahan ni di line kiri ataupun di tengah, yang kanan ni untuk yang laju. Betul. Sejauh mana kenyataan itu betul, Prof? Memang betul. Lane kanan selalunya dihaskan untuk kenderaan memotong. Untuk memberi laluan untuk kenderaan tersebut memotong dan bergerak ke depan. Okay. So of course lane paling kanan ialah laju. Laju pun masih di bawah had laju yang dibenarkan. Okey. So dari segi lane memang yang paling kanan ialah yang untuk laju dan yang paling kiri ialah untuk yang perlahan. Tapi laju-laju pun jangan lupa masih bawah had kelajuan. Tapi itu mesejnya sebenarnya, Prof. Sebab antara perbincangan netizen ialah laju tu laju, yang penting potong. Mana 200 ke 280 ke selagi kereta dia boleh mampu untuk pecut, boleh pecut tapi di line kanan. Mana salah lah pemahaman itu, Prof, ya? Dia boleh bawa tapi
masih tertakluk kepada had kelajuan. Itu saja. So kita memberi dia lane kanan untuk dia potong supaya semua orang clear. Okey, kalau ada kereta yang nak potong, dia akan potong melalui lane kanan. So itu dari segi our expectation. So bila tiba-tiba ada kereta potong sebelah kiri, mungkin dia akan wujudkan satu kejutan kepada kita. Itu point dia. Seterusnya Prof, masih lagi soal keselamatan orang lain ketika kita memandu, tanggungjawab menjaga keselamatan orang lain. Antaranya ialah ada sebahagian pemandu yang memilih untuk berada di line tengah sepanjang pemanduan sebab dia rasa itulah tak laju sangat, tak perlahan sangat, tapi kadang dia lebih perlahan daripada orang lagi laju, sehingga menyebabkan kesesakan. Tapi itu dia rasa lebih selesa, lebih selamat. Macam mana nak bagi tahu pada mereka itu bukan cara pemanduan yang baik? Tak, dia kalau lane tengah, kalau dibawa di bawah had-had kelajuan dan tidak perlahan sangat, dan saya rasa that's fine, no problem. Tidak ada masalah. So orang lain ikut je lah pace tersebut. Sebab kalau kita ada 2-3 lane, that means kalau kenderaan lain yang nak bergerak lebih laju daripada kenderaan yang depan kita, kita ada lane kanan untuk kita potong dan bergerak ke depan. Kan? Pokok dia ialah semua orang bergerak mematuhi had laju satu, kedua ialah dengan niat kita nak bergerak dengan selamat, satu, kedua, dan yang ketiga yang saya nak pastikan adalah ada satu penjarakan fizikal yang selamat di antara satu kereta dengan kereta depan. Jangan rapat sangat. Sebab kalau rapat sangat, tiba-tiba kereta depan tu dia break, kita tak mampu nak elak kemalangan. Sebab kita kena tahu, kereta kita bila kita bawa kenderaan kita, kalau kita bawa pada kelajuan katakan 50 km per jam, tiba-tiba kereta depan break, kita perlu 27 meter untuk bolehkan kereta kita berhenti. Sebab itu dipanggil waktu reaksi kepada insiden tersebut dan kemudian waktu break. Tapi kalau dia bawa laju, kalau kita bawa laju, katakan kita bawa 80, dia break tiba-tiba, kita perlu 57 meter. So tak sempat, mungkin akan langgar. Okay. So sebab tu saya minta ialah kurangkan kelajuan, kemudian pastikan ada penjarakan fizikal yang selamat di antara satu kenderaan dengan kenderaan lain. Kan? Sebab dari segi penyelidikan pun dah tunjuk very clear. Kalau kita kurangkan 1 km per jam dari segi kelajuan, kita dapat kurangkan 3% dari segi angka kemalangan maut. I see. Itu pulangan dia tau. Sebab tu bila Kementerian Kerja Raya umum pengurangan had limit 10 km per jam, dia punya impact dia sebenarnya jauh lebih tinggi. So saya harap kepada semua pengguna-pengguna jalan raya di luar sana, bukan saja kita mematuhi had laju, kalau boleh lagi kurang daripada yang disyaratkan, sebab kita yang akan dapat manfaat dia. Okay, lagi kurang, lagi selamat. Saya bagi satu gambaran pada tuan. Dia kalau berlaku kemalangan pada 90 km per jam, dia ibarat dia jatuh daripada tingkat 10. So cuba bayangkan, apa kebarangkalian untuk kita selamat kalau jatuh daripada tingkat 10? Cukup kurang. Almost zero. So itulah impak dia. Kalau berlaku kemalangan, that means pada contact point berlaku pelanggaran tu kelajuan kita 90 km per jam, itulah tenaga yang akan berpindah kepada badan kenderaan dan kepada penumpang dia. So itu yang kita cukup bimbang. Sebab tu kalau kita minta, kalau you kurangkan kelajuan, ada peluang untuk elak kemalangan, satu. Kedua, dapat kurangkan kecederaan juga sebab tenaga yang pindah tu kurang. Ya, bukan kepada diri kita juga, tapi pada anak-anak di belakang. Itu juga antara kebimbangan yang perlu dijaga, Prof, kan? Ya, kita ada satu tanggungjawab di sana. Ya. Since you dah sentuh anak-anak tu. Tapi Prof, nanti kita sentuh anak-anak tu lepas ini. Kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini untuk kita menyentuh bahagian keselamatan anak-anak dan juga tanggungjawab siapa di atas jalan raya. Bagaimana Prof sebut sebelum kita ke udara tadi, bukan sebagai pada diri sendiri, tapi majikan dan juga mangsa kemalangan ada sebenarnya tanggungjawab untuk kita meningkatkan lagi keselamatan jalan raya ketika musim perayaan ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam pantau agenda reformasi berkenaan dengan perjalanan pulang ke kampung. Kita masih lagi bersama dengan Profesor Dr. Kelantan MC Simani ketika ini. Prof, sebentar tadi kita sentuh berkenaan dengan keselamatan anak-anak. Bawa laju ni kadang-kadang ialah nak sempat sampai. Tapi Prof sebut tadi, bukan soal cepat sampai. Selamat sampai, itu yang penting. Keselamatan anak-anak itu, Prof. Silakan. Ya, kalau kita lihat dalam kereta, kita ada satu alat untuk menahan ataupun untuk elak kecederaan, iaitu tali pinggang keledar. Tali pinggang keledar ni untuk orang dewasa, manakala kursi keselamatan kanak-kanak ni untuk kanak-kanak. Kenapa kita perlu tali pinggang keledar? Sebab kalau kita tak pakai,
Contohnya, saya bawa kereta pada 80 km per jam. Bermaksud kereta bergerak pada 80 km per jam, semua penumpang pun bergerak pada kelajuan yang sama. Tapi bila ada pelanggaran, kereta dah berhenti. Tapi kita masih bergerak pada kelajuan 80 km per jam. Cuba bayangkan. So, kalau kita bergerak 80 km per jam, bermaksud saya akan langgar dengan penumpang sebelah saya, langgar dengan pemandu, penumpang depan, steering, dashboard, windscreen, semua saya langgar. Lagi laju saya mungkin tercampak keluar daripada kereta. Sebab itu yang boleh jadi kemalangan maut. So satu-satunya alat untuk tahan pergerakan badan kita ialah tali pinggang keledar untuk dewasa dan kursi keselamatan untuk kanak-kanak. Dan tali pinggang keledar ni dia boleh kurangkan kemalangan maut 50%. So cuba bayangkan, satu produk yang cukup efektif, 50% dia boleh kurangkan kemalangan maut. Kenapa kita tak nak gunakan sepenuhnya? Maksud saya tak guna sepenuhnya macam ni. Pemandu guna. Penumpang depan pun guna. Tapi bila bergerak belakang sikit ni, penumpang belakang ni, peratusan yang guna cukup rendah. So bila yang belakang tak guna, bermaksud dia membahayakan diri sendiri, satu. Kedua sekarang, dia akan membahayakan orang di depan dia. Walaupun pemandu pakai, tapi bila yang belakang tak pakai, saya akan bergerak dan akan langgar dengan dia. Saya akan tolak tekanan kepada dia. Tekanan dia ialah berat badan saya kali dengan kelajuan. So kalau berat badan saya 70 kilo, saya berat tadi 80 km per jam, bermaksud 5,600 dia punya force saya tolak kepada pemandu dan penumpang depan. Itu bahaya dia. Itu sama, at the same time, saya juga akan tolak kepada penumpang sebelah saya. Kalau penumpang sebelah saya tu kanak-kanak, seperti yang kita bawa dari isu dia kan. So kanak-kanak ni, walaupun kita dah letak dalam kursi keselamatan kanak-kanak, kita ingat dia selamat. Tapi disebabkan orang dewasa yang sebelah dia tak pakai tali pinggang keledar, again, dia dapat juga ancaman. Tepuh gitu. So sebab tu kata, untuk kita dapat pulangan sepenuhnya daripada mana-mana produk keselamatan, janji semua penumpang dalam kereta harus menggunakan alat penahan tersebut. So, tak boleh seorang guna, seorang tak guna. Bila seorang tak guna tu, dia yang akan mengancam semua yang lain dalam kereta. Ya. So, balik pada yang kanak-kanak. Siapa yang perlukan kursi keselamatan kanak-kanak ni? Kanak-kanak yang mempunyai ketinggian bawah 135 cm ataupun berat badan bawah 36 kilo, itulah kanak-kanak yang perlukan kursi keselamatan kanak-kanak. I see. Kalau boleh, masukkan dalam senarai shopping list raya. Kan kita nak pergi beli baju semua kan? Kalau boleh. Masukkan juga produk keselamatan dalam list barangan kita nak beli raya, sebab niat kita ialah kita nak pastikan anak kita sentiasa selamat, ceria kan, sepanjang perjalanan sampai dan kemudian balik. Cuba bayangkan kalau trip perjalanan tersebut 10 jam, 12 jam. Kalau tak ada kursi keselamatan kanak-kanak, anak-anak tersebut kurang selesa. Betul. Kan? So just imagine satu trip perjalanan yang jauh cukup berisiko, apa salahnya kita letakkan pada kursi keselamatan. Dia dapat kurangkan kecederaan hampir 70%. Untuk kanak-kanak tersebut? Untuk kanak-kanak. So, satu produk yang cukup baik, dan saya mohon kepada semua pengguna yang mempunyai anak-anak yang bawah kategori yang memerlukan, dapatkan satu kursi keselamatan kanak-kanak yang mengikut piawai. Jangan pula pergi beli yang tak ikut piawai. Kenapa piawai? Kalau piawai, bermaksud ia telah diuji dalam pelanggaran dan mampu memberi perlindungan. Sudah pergi kat kedai, nak tahu macam mana ini piawai ke tak piawai. Tengok ada tak satu label yang ditulis UNR 44 ataupun UNR 129. Oh, apa beza tu bro? Kalau ada logo tu, bermaksud dia tu dah mengikut piawai. I see. Janji ada saja logo tersebut dengan R44 ataupun R129, bermaksud ia telah memenuhi syarat piawaian. Bermaksud ia mampu beri perlindungan. So sekarang niat dah ada, shopping list dah clear, dah beli yang piawai, tapi yang penting juga kena pasang dengan betul. Ya. Tak pasang dengan betul, tak akan dapat juga pulangan. Nak tahu macam mana pasang dengan betul? Ikut dua manual. Manual kereta. Masa kita beli kereta ada manual. Harap-harap semua orang masih ada lagi manual kereta tersebut. Dalam setiap kereta, dalam manual tersebut akan tertulis dalam kereta yang anda beli tu, lokasi mana boleh dipasang dan tak boleh dipasang kursi keselamatan. Oh, tempat tak boleh pasang pun ada? Ada. Dah awal lagi clear cakap. Yang mana boleh pasang, yang mana tak boleh. So dah tahu dah tempat mana boleh pasang. Okey, sekarang yang dalam shopping list dah beli dah kan kursi tu kan? Kursi yang baru beli pula akan ada pula manual nak kata kursi tu pula macam mana kita nak pasang di tempat yang telah pun dikenal pasti dalam manual kita. Baru kita dapat pulangan. Ya.
Soalnya kadang-kadang kursi keselamatan ni yang ada yang boleh pusing tu. Dia seronok main pusing dalam kereta pula Prof kan. Tapi Prof, dalam masa yang berbaki ni, saya nak sentuh juga berkenaan dengan tadi merupakan tanggungjawab orang yang berada dalam kereta, yang memandu kereta. Apa pula tanggungjawab orang yang berada di luar daripada kereta? Antaranya, rakyat Malaysia memang suka tengok aksiden. Tak tahulah apa yang menarik aksiden tengok. Tapi dia jam dan sebagainya. Itu juga boleh meningkatkan risiko kemalangan, Prof. Dia pertama dia akan menyebabkan kelewatan juga dari segi traffic flow, pergerakan tu lewat. Okey, of course dia nak tengok apa yang berlaku lah kan. Cuma yang kita minta adalah jangan pula disebabkan tu menyebabkan kemalangan bertambah pula lagi. Yeah. Okey, sebab bila anda tiba-tiba berhenti, orang di belakang anda tak tahu anda berhenti dan berlaku kemalangan. Tapi di sebaliknya kalau kita boleh mengambil pengajaran di sebaliknya ialah selepas ni saya tak nak bawa laju. Okey, saya nak ikut mematuhi peraturan hal laju. Contoh, itulah dari segi manfaat yang saya nampak lah kan. Alang-alang tuan dah cakap dah apa peranan orang luar lagi. Saya nampak ada beberapa kumpulan yang mempunyai peranan yang cukup signifikan, iaitu pihak majikan. Sebab pihak majikan dia kenal pekerja dia dan pekerja dia pun kenal majikan. Kalau pihak majikan boleh memesan kepada pekerja di bawah dia saja. Katakan dia ada 50 pekerja ataupun ada 10 pekerja. Pesan kat pekerja dia, untuk trip raya ni kita nak pastikan anda semua selamat. Tidak ada kemalangan berlaku. Tidak ada saman trafik anda terima. So cuba bayangkan, kalau majikan beritahu tu, kebarangkalian dia lebih tinggi untuk kita mematuhi permintaan majikan sebab kita tahu nanti dia yang akan bayar gaji kita kan. Dari segi performance dia yang evaluate kita kan. So dari segi untuk majikan pun dia win-win situation. Kalau pekerja dia semua selamat, semua orang dapat hadir kerja lepas tu, tak ada absenteeism kan. Dan tak ada pula pampasan dari segi pampasan kesihatan, whatever itu kan, tak ada. So win-win situation. So syarikat tersebut pun mungkin dia akan rasa bangga, okeylah syarikat saya dapat mencapai visi sifar kemalangan musim perayaan, visi sifar saman trafik di kalangan pekerja dia. Kalau berjaya untuk musim perayaan, kita boleh anjak polisi tersebut kepada sepanjang tahun. So itu yang saya syorkan kepada pihak majikan yang mempunyai unit yang dipanggil OSH, Occupational Safety Net kan. So pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan. So kalau mereka dapat menggerakkan agenda ini, visi sifar kemalangan dan visi sifar saman trafik bagi kluster anda sendiri. Kalau setiap orang jaga kluster dia, ada impact. Kemudian ialah satu lagi grup yang saya nampak is mangsa-mangsa kemalangan jalan raya. Sebab kita daripada pihak pendidikan, kita cakap dari segi saintifik dia, dari segi kebarangkalian insiden tersebut berlaku. Tapi mangsa, dia akan cerita kisah benar. Benar apa yang telah berlaku. So kalau pihak mangsa dapat ke depan dan berkongsi, katakan maklumat, dulu saya bawa laju sebab tu saya terlibat dalam kemalangan. So kalau bila dia cerita, penerimaan dia jauh lebih tinggi. Dan kalau dia kata tak, dulu saya tak pakai tali pinggang keledar dan saya dapat kecederaan ni. So kalau setiap mangsa, mungkin untuk musim perayaan ini pun kita sempat, kalau mereka boleh berkongsi cerita mereka dengan harapan biarlah insiden yang berlaku kepada mereka itulah yang terakhir, supaya ia tidak berlaku lagi kepada orang lain. So itu satu. Kemudian kalau ada siapa yang dah kehilangan ahli keluarga, kalau mereka juga boleh ke depan dan juga berkongsi, that means mereka juga buat advokasi, saya nampak ada impak dia. Baik, terima kasih kepada Prof bersama kita di waktu ini. Antara mesej-mesej yang penting, pakai tali pinggang keledar 50% kurang risiko kemalangan, bawa 1 km lebih perlahan kurang 3% risiko kemalangan. Itu antara angka-angka yang penting dan masukkan juga dalam shopping list untuk beli kerusi keselamatan kanak-kanak. Terima kasih Prof bersama kami di waktu ini untuk memastikan anda boleh pulang kampung dalam keadaan lebih selamat dan memastikan keceriaan kali ini tidak terhambat oleh sebarang bentuk berita-berita yang tidak diingini. Saya Irfan Faruqi, salam hormat.